Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, iaitulah kitab yang menyebut tentang perkara-perkara yang akan berlaku sebelum kiamat. Jadi kita masih lagi dalam alamat-alamat kiamat yang awal ataupun yang sederhana, yang pertengahan, sebelum kita sampai perbincangan yang besar, iaitulah tanda-tanda yang besar yang akan berlaku kepada manusia ini. Sambungan kali ini iaitu tanda kiamat yang ke-50. Tamannan nasul maut. Manusia bercita-cita nak mati. Ini menunjukkan zaman huru-hara yang menyebabkan orang rasa baik mati daripada hidup. Susah, kesempitan hidup, payah nak cari makan, kezaliman yang berlaku, maka semua ini orang tak senang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa satu masa akan tiba banyak yang berlaku kezaliman, tidak adil, huru-hara dan bencana yang berlaku. Perkara-perkara ini akan berlaku dengan begitu dahsyat sehingga seorang manusia yang berjalan berhampiran kubur kawannya akan mendoakan supaya dia menjadi penghuni kubur itu. Subhanallah. Jadi tengok kubur tu rasa nak masuk dalam kubur dah. Waktu kita senang, tak nak mati kita. Untuk lari bukannya kawannya kerana kesusahan, kerana kesusahan dan dugaan yang dihadapi. Jadi kerana dia payah, yang berlipat kali ganda pedihnya daripada mati. Dia tak tahu mati itu berat lagi sebenarnya kan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqul ya laitani makanah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga ada seorang laki-laki yang melalui sebuah kubur dan berkata, aduhai andainya aku yang berada dalam kubur ini. Allah, kalau aku duduk situ. Baik, hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akan tiba suatu masa jika seorang dari kamu menjumpai mati dijual, nescaya dia akan membelinya. Kalau mati itu orang jual, dia beli, dia mati. Tak payah hidup-hidup atas dunia lagi. Karena itu kita lihat hari ni nak beli mati tak jumpa, akhir sekali pakai mati free ya, bunuh diri. Mati free nama dia. Ataupun macam budak-budak hari ni naik motosikal congek sana sini, tu pun jenis nak mati free juga tu. Tak tahu pula kalau dia bayar insurans mati ni dengan congek motor tu boleh claim ke tak boleh claim mak dia. Takut-takut boleh juga, ada juga keuntungan bagi pihak keluarga dia lah. Hadis ini tidak menyalahi hadis-hadis yang melarang mendoakan mati, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Jangan seorang di antara kamu memohon untuk mati kerana mudarat yang menimpa dia. Contohnya bila kita sakit, kita ditimpa musibah, kena malu, ada kes-kes tentu kita berdoa, ya Allah matilah aku. Tak. Nabi larang mati kerana susah, tak boleh. Bila diuji, dibala oleh Allah Azza wa Jalla, kena sabar, bukan minta mati. Nabi larang. Jadi hadis mati minta nak jadi ahli kubur dengan hadis ni tak bercanggah.
Ini kerana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku pada akhir zaman itu, bukannya berhasrat atau berdoa secara terang-terangan untuk mati, tetapi ianya hanya hasrat dalam hati untuk lari daripada realiti yang penuh dengan kejahatan dan kekacauan, walaupun dengan kematian. Itu maksud dianya. Habis huru-hara sangat dunia ni, tak ada siapa yang boleh percaya dah. Kadang-kadang kita hari ni percaya kepada kawan, kawan tipu. Percaya kepada orang Islam juga yang bahan dia, yang makan dia, kawan, susah. Tak ada dah, keamanan sudah tidak ada lagi. Perkara ini tidak semestinya berlaku pada setiap umat Islam pada akhir zaman. Ia mungkin berlaku di suatu negara, tapi tidak di negara lain. Atau dalam keadaan tertentu, manusia berbeza dari segi iman dan kebolehan mereka menghadapi kesusahan dan kejahatan dengan kesabaran. Ada orang Masya Allah tidak jadi masalah, sabar dia. Kalau orang uji boleh. Ada orang yang sikit kena, mengamuk lalu dah. Ya. Habislah kita yang ke-50. Kita pindah pula kepada tanda yang ke-51. Yang ke-51, maji'u zaman yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Akan tiba suatu masa seorang itu beriman pada waktu pagi dan kafir pada waktu petang, wal iyazubillah. Pagi mukmin, petang kafir. Ini celaru sungguh ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahawa manusia akan terus bertukar dan berubah, dan akan terdapat pertelingkahan antara mereka disebabkan oleh banyak kekacauan, keinginan dan kemahuan, dan kurangnya orang yang baik. Oleh itu, anda boleh mendapati seorang yang beriman pada waktu pagi, tetapi pada waktu petangnya kafir, yang kepercayaannya tidak teguh. Hari ini mungkin berlaku. Ini sangat bahaya. Pagi pergi kuliah, ustaz duk ceramah tentang agama, tentang syariah, tentang akidah, dia pun beriman. Petang nanti jumpa member-member, kawan-kawan yang duk hina Islam, dia join sama juga. Apa duk sibuk dengan undang-undang Islam, tak ada kerja. Zaman sekarang orang pakai undang-undang orang putih, menolak undang-undang Islam. Ini perbuatan yang boleh menyebabkan kerusakan akidah. Sebagaimana kata dalam kitab Mustikah Hadis yang menyenaraikan golongan-golongan yang boleh rusak akidahnya, tuan-tuan boleh tengok dalam Mustikah Hadis dalam jilid yang pertama, iaitulah tentang perkara-perkara yang merusakkan akidah. Bahaya. Kadang-kadang orang itu bergurau ya, main-main ya, ataupun orang panggil join club. Tengok orang duk buat tajuk ni, takut tak orang panggil tak masuk lain, join juga. Lepas tu dia balik pula pergi masjid dengan kuliah pula, iman balik. Nak kata apa? Ini berlaku kecelaruan ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, ila akhir. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah. Fitnah ujian di atas manusia ini kadang-kadang tak nampak, tersembunyi, bagaikan sebahagian malam yang gelap gelita. Tengok, Nabi tak kata malam yang gelap. Malam itu memang gelap, tapi lail muslim, malam yang sangat gelap. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kalau tidak belajar akidah betul-betul, tidak belajar ilmu yang memandu kita dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita terperangkap dengan banyaknya aliran-aliran. Aliran hak jahat tu tak ada masalah, atau orang nampak. Tapi aliran yang bertopingkan agama ini, seperti aliran anti hadis contohnya. Kita pakai Quran saja, hadis tak mau. Ini satu kes. Allahu akbar, banyaknya. Jadi seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di petang harinya menjadi kafir, ada yang di petangnya beriman, paginya kafir, dan dia menjual agamanya bagi mencari keuntungan dunia. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kata jual agama kerana dunia.
Kerana nak ambil satu-satu perkara, sanggup kita menghina agama sendiri, sanggup kita buat apa saja atas kepentingan keuntungan dunia yang fana, yang sedikit. Huraian kepada hadis ini bertujuan untuk menggalakkan, mempercepatkan amal kebajikan sebelum ia sukar untuk dilakukan. Jadi kita kena cepat, waktu kita selamat ni cepat buat amalan banyak-banyak sebelum seorang itu terhalang daripada melakukan amal kebajikan disebabkan dugaan yang terkumpul dan berlipat ganda seperti cibis-cibisan malam tak berbulan. Allah, mana tak ada bulan, tak ada bintang, gelap sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa salah satu cubaan yang paling teruk ialah seorang itu akan beriman pada waktu petang, menjadi kafir pada waktu pagi, dan seterusnya. Ini disebabkan oleh kedahsyatan cubaan yang akan menyebabkan seorang itu banyak berubah dalam satu hari. Mana satu hari terumbang-ambing, pagi gini dia punya stand, petangnya lain cerita. Ini berat. Keterangan ini menjelaskan satu masa di mana komitmen seseorang terhadap agamanya menjadi lemah dan dia akan menghadapi pelbagai hujah yang seolah-olah betul. Hujah-hujah ini akan menyebabkan dia meragui agamanya sendiri, kerana pada asalnya dia akan mengenali agamanya, jadi dia boleh meninggalkan agamanya ataupun komitmen seseorang terhadap agamanya goyah disebabkan kepentingan dunia dan peribadi. Hadis ini amat sesuai dipakai pada zaman kita hari ini, memang tepat. Mana kesimpulan dia dalam yang ke-51 ini, manusia sama ada goyah dari sudut kepahaman agama. Bila mari orang attack dia, tak boleh nak jawab. Sekarang ni kuat, kadang-kadang dia atas email dekat kita, dia cuba nak masuk, menimbulkan syubhat, benda-benda kesambaran, keraguan yang kita tak nak jawab. Bila tak boleh jawab, dia kata kenapa awak nak masuk duduk dalam Islam lagi, keluar aje lah. Ini hujah aku lebih kuat. Maka kalau para jemaah tertimpa di kena ujian macam ni, jangan lupa terus berhubung dengan para asatizah, berhubung dengan ustaz-ustaz kita. Tak pada seorang cari 2-3 orang. Cuma masalah sekarang ni, kadang-kadang bila atas surat ke atas email ke, ustaz pun tak sempat nak baca juga. Jadi janganlah mudah frah pula. Ada orang marah. Satu kali orang hantar beberapa pengaduan dia kepada saya. Ini secara realiti ni. Bila kita pun letih juga nak jawab, banyak kerja lain lagi. Last kali dalam pukul 12 ke 12.30 malam, dia kata kalau macam ni saya sudah bersedia untuk membunuh diri. Allah, kita pun tak jawab boh, silakan. Kalau tidaknya bunuh sungguh kak, cari pasal lah kita ni. Jangan nak jawab juga. Tapi kata orang macam ni nyembuat sungguh, dia nyabit, dia kata kita pula suruh. Sudah kita pun tutup telefon, cukup lah, kata suruh ke Tuhan lah, nak macam mana. Tak padan lah kita nak layan setara mana. Allah, dia kata akhir sekali kalau macam ni saya bersedia untuk bunuh diri. Saya nak jawab macam mana, agak-agak pukul 12 lebih malam. La haula wala quwwata illa. Ini kecelaruan yang timbul hasil daripada sama ada kita jual agama kerana kepentingan dunia ataupun memang kecelaruan yang timbul dalam masyarakat. Karena itu pengajian akidah, pengajian tentang memahami pemikiran-pemikiran semasa yang banyak berlaku dalam negara kita gini memang menjadi satu keperluan yang sangat besar. Timbulnya berbagai-bagai aliran pemikiran. Sekarang ni orang duk timbul isu Syiah. Apa dia Syiah? Kena belajar. Kalau Syiah tak betul, yang betulnya apa? Karena itulah saya bagi kerja. Saya tengok ramai ustaz-ustaz kawan-kawan kita duk serang Syiah. Saya bekerja pula menjelaskan kepada masyarakat apa akidah kita terhadap para sahabat. Saya takut hulu kita lawan Syiah sebab Syiah benci sahabat, kita pula akhir jadi pemuja sahabat pula. Ini dipanggil ghudu. Jadi tidak seimbang. Kita memuji sahabat, memulia, menghormati mereka, tapi jangan sampai mereka pemujaan, sampai mereka takdis wa ta'lih, sampai mereka ni naik darjat yang tinggi lebih daripada yang sepatut. Maka kesederhanaan al-wasatiyah dalam memahami isu-isu begini perlu ditangani dengan cara yang baik. Kemudian tanda yang ke-52, ini berat sikit ni, zakhrafatul masajid wattabahi biha, bermegah-megah dengan masjid, menghias-hias masjid dan bermegah-megah dengan masjid. Ini berlaku tak berlaku ni? Berlaku lah. Tujuannya bila pelancong mari ke negeri kita, destinasi yang mesti dia pergi masjid.
Kita bila pergi ceramah di masjid-masjid macam ni, imam-imam tanya ustaz macam mana hukum pelancong-pelancong masuk masjid. Saya kata kenapa tanya? Dia kata pelancong masuk masjid tengah hari lebih ramai daripada umat orang Islam masuk masjid. Orang Islam satu saf pun tak penuh, tapi pelancong 5 bas 10 bas masuk, sampai 1000 satu hari masuk masjid. Saya kata mujurlah ada pelancong, kalau tidak sunyi masjid kita. Kata apa? Ini sudah jadi alamat kiamat. Yang Nabi kita sebut memang betul. Nabi kita ni sadiqul masduq, takkanlah nak cakap yang tak betul, tapi peristiwa yang berlaku memang ada di hadapan kita. Pada prinsipnya masjid ialah rumah Allah untuk beribadat kepadanya dan dibina dengan harapan pahala dengan pembinaan tersebut. Memang orang bina masjid untuk pahala. Pada akhir zaman akan terdapat segolongan yang membina masjid dan menghiasinya. Setiap orang bersaing dalam kecantikan dan perhiasan masjid yang dia bina. Orang ni hebat, orang ni masjid dengan cara ni, masjid buat dengan kayu, yang ni dengan batu, yang ni dengan marmer, semuanya ada belaka. Allahu Akbar. Menunjukkannya kepada media, panggil saya sok khabar bagi kan, masuk dalam majalah jurnal antarabangsa, dan juga mengganggu para jemaah daripada beribadat kerana mereka melihat pada perhiasannya. Duk tengok perhiasan, bunga tu comel, ini tulis saya apa, akhir sekali Allahu Akbar kau duk baca kau tulis saya atas tu, ni tengok nah, ni berat. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia bermegah-megah dengan membangunkan masjid. Hari ini kita bermegah membangunkan masjid, tapi tidak bermegah dengan mengimarahkan masjid. Karena itulah kita lihat sebahagian masjid, masya Allah, aktiviti penuh. Contohnya masjid kita ni, hari cuti penuh dengan jadual-jadual yang dibuat, aktiviti lain pula banyak. Ini jangan cakap bina masjid, imarahkan masjid, bukan mana bina, iaitulah memenuhkan umat Islam dengan masjid kita yang begitu hebat. Hadis ini daripada Abu Daud dengan sanad yang sahih. Beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah dinasihatkan agar berwaspada tentang menghiasi masjid dan menyebabkan terhalang daripada memenuhinya dengan amal ibadat, zikir, mengingati Allah dan mematuhi suruhan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas, la tasdurpannaha kama zakhrafahal yahud wan nasara. Ibnu Abbas kata kamu akan menghiasinya masjid seperti Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka. Ibnu Abbas bagi tahu. Dan hari ini memang terjadi sungguh-sungguh. Kadang-kadang masjid kita ni cantik lebih daripada yang sepatutnya. Al-Imamul Baghawi rahimahullah mengatakan, Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka memutabalik dan menukar kitab-kitab mereka. Itu kata Al-Khattabi dalam bahasa Arab ni bertukar tempat. Al-Khattabi kata Yahudi dan Nasara menghiasi tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka telah menukar balik, memutabalik dan menukar kitab-kitab mereka. Dan kata Imam Al-Baghawi, kaum Yahudi dan Nasara menghiasi gereja dan tempat-tempat ibadat mereka apabila mereka memutablik dan menukar kitab-kitab mereka, hilang agama yang benar dan menumpukan kepada perhiasan. Lebih kurang ya tafsir Baghawi dengan Khattabi ini, iaitulah tafsir yang menunjukkan kepada mereka bila start berhias apabila mereka menukar ajaran kitab mereka. Rahmatullahi alal jami'. Hari ini, zaman kita hari ini, apa kita kata muallif kita ni, menghiasi masjid datang dalam beberapa rupa. Apa jenis perhiasan yang ada? Seperti mengecat dinding dengan warna-warna berlainan dan melukis corak-corak dan motif, menghamparkan berbagai jenis permaidani, meletakkan pelbagai perhiasan dan lampu-lampu dihias mewah dalamnya. Ini telah mencapai satu tahap di mana sekiranya nilai perhiasan dan kos lampu-lampu mewah yang dihitungkan
ia mencukupi untuk membina beberapa buah masjid lain. Masjid lain kat yang tu juta habis, beratus juta mungkin. Yang masjid kampung lain terpaksa kena kutip derma sendiri pula. Ni. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud kita mengabaikan, kita patut mengabaikan masjid dan tidak menghiasi dengan baik lah. Kena hias. Atau struknya yang tidak berkualiti dan tidak selamat tak, bukan makna kita orang panggil zuhud gitulah. Tetapi apa yang tidak dibenarkan ialah berlampau-lampau dan terlaluan dalam berhias. Dikatakan bahawa Abu Darda kata, iza zakhartum masajidakum, apabila kamu menghias masjid-masjid kamu dan mushaf Quran kamu, faddamaru alaikum, maka kemusnahanlah ke atas kamu. Ini kata-kata seorang sahabat Abu Darda. Jadi kalau kita duk sibuk, hari ni orang sibuk duk hias Quran, baca Quran tak sibuk, duk sibuk dengan hias. Yang ke-53, menghias rumah. Sudahlah. Pak ni tak panggil lah ustaz kira rumah, takut ustaz komen kata. Bukan semua salah lah. Kita dah sebut awal lagi, bukan semua alamat kiamat ni kesalahan, tak salah. Tapi contoh-contoh yang Nabi sebut ini tanda kiamat. Keterlaluan dalam kemewahan, melampau-lampau, menunjuk-nunjuk dan kesombongan adalah perkara yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau siapa mereka sombong, takabur, itu cerita lain, termasuk dia buat akta lain. Tapi asasnya berhias tu tidaklah haram. Tapi kalau terlibat dengan benda lain, maka dia jadi haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kamu melanggar batas. Tusrif mana melampau dalam boros dalam perbelanjaan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang boros. Al-An'am 141. Pada akhir zaman manusia akan menunjuk-nunjuk dengan langsir-langsir mahal, bersulam yang menghiasi rumah-rumah mereka. Abu Hurairah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yabni nasu buyutan, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang ramai membina rumah mereka dan menghiasinya seperti menghiasi pakaian. Macam-macam lah comel. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ini tidak bermakna Islam melarang memasang lansir atau menghias rumah, tetapi apa yang larang di sini adalah melampau-lampau dan menghias rumah lebih-lebih sangat, membazirkan wang, menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah tentangnya. Tak payahlah kita buat ya cukup, sekadar nak tunggu orang usuh kita bawa ke kubur, dan bukan bermakna kita kena dalam rumah buruk, tak syarat. Rumah cantik pun tak apa, tapi jangan melampau. Yang ke-54, kasratus sawa'iq inda iqtirabis sa'ah, banyaknya berlaku sawa'iq, ribut apa ni, sa'iqah ni, guruh, itu dipanggil sawa'iq. Ketika hampir kiamat, mana sekarang ni kilat kalau berlaku kuat. Satu lagi tanda kiamat ialah ramai orang terbunuh disebabkan ribut ataupun kilat tadi yang kuat, guruh yang kuat. Ada orang kena petir, petir dia panggil dia. Ada orang mati kena panah pakai petir. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halilintar serta petir akan sering berlaku menjelang kiamat, sehingga seorang akan bertanya kepada orang ramai, ada siapa yang di antara kamu yang dipanah petir hari ini? La ilaha illallah. Sekarang ni orang duk beli surat khabar yang tertentu ni, duk sibuk tengok orang tu kena bunuh. Sikit lagi duk sibuk berapa orang kena panah petir. Nasallallahu alaihi wasallam akan berlaku di antaranya alamat kiamat. Maka disahut si fulan dan si fulan telah terkena petir. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, sanadnya dhaif. Ribut atau petir ialah satu cas elektrik yang besar yang turun dari langit bersama-sama dengan guruh dan petir. Allah memusnahkan kaum Samud dengan ribut,
sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadhathum sa'iqatul 'azabil huni bima kanu yaksibun. Artinya, adapun kaum Samud, maka kami beri petunjuk pada mereka, tetapi mereka lebih mencintai buta hati dari menerima pimpinan kebenaran, menerima hidayah. Jadi bila dia lawan Nabi, apa jadi? Sebab itu mereka ditimpa petir, siksaan, kehinaan disebabkan usaha mereka. Surah Fussilat ayat 17. Dalam ayat yang lain, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud. Tetapi kalau mereka membelakangi, tak mau terima dakwah Nabi, katakanlah, aku memberi amaran kepada kamu dengan petir, siksaan yang keras serupa petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Jadi zaman Nabi pun bagi amaran kepada orang kafir, kalau kamu tak mau ikut aku punya dakwah, tunggulah seperti kaum Ad dan Samud yang dipanah oleh petir. Kerana kedahsyatan ribut itu, Allah memanggilnya hukuman yang luar biasa. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Dan Samud dibinasakan dengan hukuman yang luar biasa, iaitulah dengan petir yang membunuh mereka. Surah Al-Haqqah ayat 56 ayat 5. Kita berpindah pula kepada tanda kiamat yang ke-55. 55 ni masalah, iaitulah kasratul kitabati wa intisyaruha. Banyaknya tulisan-tulisan, banyaknya buku-buku dan tersebarnya penulisan. Coba kita buat hari ni, satu-satu syarikat penerbitan ada yang boleh keluar 4 buku sebulan, ada yang keluar 10 buku sebulan. Majalah berapa puluh jenis ada. Hak agama saja pun mungkin dekat dengan 50 majalah kali sebulan. Hak fashion, hak berapa nama cerita-cerita budak-budak tu lagi banyak. Ini alamat kiamat. Dahulu tak ramai orang boleh membaca dan buku-buku tidak mudah diperolehi. Payah. Zaman-zaman ulama silam, dia tulis tangan. Tulis. Pengalaman saya waktu nak menyiapkan tesis master dulu, saya terpaksa kena baca manuskrip lama yang ditulis pada abad yang ke-8, abad yang ke-8. Bayangkan, semuanya tulis tangan. Manuskrip saya balik sebagai kenangan duduk di rumah. Ada yang payah baca, ada yang dia bila dia tulis, contohnya dia tulis ni, kemudian dia tertinggal, dia terpaksa kena tulis kat tepi pula, pusing tepi ni, keliling kitab. Subhanallahil azim. Tengok ni, itu dia panggil menulis. Sekarang ni istilah dia panggil makhtutat. Mari pula sekarang ni zaman cetakan banyak kali, zaman cetakan tak terkawal dengan adanya internet, lagi dahsyat. Tiap-tiap hari orang, semua ustaz-ustaz penulis-penulis ada blognya, ada website je, ada Facebook, habis nak tulis habis. Apa jadi? Dulu tak ramai orang membaca, bahkan buta huruf adalah kebiasaan pada masa dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa salah satu tanda-tanda kiamat telah banyak, ialah banyaknya pen, buku dan ramainya orang yang boleh membaca. Memang pandai sungguh. Universiti di Malaysia saja pun berapa universiti ada. Setiap apa ni negeri 2-3 universiti ada. Inna baina yaday sa'ati taslimul khas wa fushu' at-tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah. Di antara, tengok hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada akhir zaman nanti orang akan memberi salam hanya kepada mereka yang dikenali. Jadi kita dah bincang dulu, dia panggil salam khas. Bila bagi salam, orang yang kita kenal je beri salam. Satu. Tafsiran yang kedua salam khas ini, bila bagi salam sebut nama. Contohnya kalau saya berjalan, jumpa, Assalamualaikum Ustaz, saya jawab lah, Waalaikumsalam. Tapi orang yang sebelah saya dapat salam tak dapat salam, itu dia panggil salam khas. Manakala anak berjalan 5 orang, saya seorang yang boleh salam, yang orang lain tak dapat. Pasal dia kata Assalamualaikum Ustaz. Jumpa ke imam, Assalamualaikum imam, Assalamualaikum, jangan tambah belakang, Assalamualaikum, barulah semua orang dapat. Anak dapat, orang yang sebelah dapat, malaikat yang bersama kita dapat. Tapi kalau kita khas kepada orang tu, dia je dapat.
Ini dipanggil taslimul khas, salam khas kepada orang. Jangan buat. Biasanya pelajar-pelajar kita ni dia mesti ni jumpa mesti ada ustaz belakang. Assalamualaikum ustaz. Setengah tu bukan ustaz pun. Assalamualaikum tak. Tak direngkas dengan tak jadi belakang pula. Di mana ada tak kat sini? Kata betul awak punya ayat. Allah banyak masalah lah kita ni. Nak betul channel ni. Baik. Dan akan berkembangnya jual beli, fusyuwit tijarah. Mana perniagaan dia punya banyak besar hari ni. Allahu akbar, kedai-kedai yang naik berpuluh-puluh tingkat, beratus tingkat pun ada. Sehingga wanita-wanita akan menolong suami mereka dalam perniagaan, akan ada perhubungan keluarga yang makin teruk, saksi palsu menutup kesaksian yang benar. Hari ini saksi palsu, nak tuduh orang tu jahat senang ya. Masuk dalam TV, tulis dalam khabar, orang ni apa dia, jatuh hukum, mudah. Kalau betul salah bawa mahkamah, kita dakwa di mahkamah dan kita bicarakan dia baru betul. Kalau setakat nak tuduh-tuduh tak ada bukti, mana boleh. Tapi dah berjadi alamat kiamat. Yang terakhir sekali, zuhurul qalam. Itu ini mahalul syahid dianya, zuhurul qalam, tersebarnya pena, yakni tulisan dan kitab-kitab. Banyak tulisan. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh tersebarnya pena ialah ramainya orang yang pandai membaca dan kemunculan banyak buku yang diterbit dan dicetakkan sehingga ia boleh dimiliki oleh orang ramai. Memang banyak sangat sekali. Satu-satu perpustakaan, kedai-kedai penerbit ni, Allah, dia kata saya 10 sebulan. Ya, bayangkan kita nak baca sebulan sebuah buku pun tak habis. Orang tu terbit buku 10 bulan. Siapa dia yang beli? Maha kaya Tuhan. Disebabkan terdapatnya kaedah-kaedah moden untuk mencetak, mengambil gambar dan menerbit. Namun sungguh pun dengan semua buku-buku dan celik huruf ini, anda akan mendapati bahawa kejahilan masih menular di kalangan masyarakat, terutama sekali berkenaan dengan agama mereka. Subhanallah, tepat sekali cerita ni. Buku banyak, tapi orang makin jahil pada agama. Memang jelas. Nak tahu buku banyak tak banyak, kedai-kedai buku sekali dia buat pesta buku, sakit kaki kita pusing tak habis. Nah, tapi kalau pegang tanya penjual buku sendiri, beberapa hukum perduain tak lepas-lepas juga. Hak jual buku dah tu, hak duduk dalam buku. Hak kita hak tak duduk dalam buku ni, jangan tanyalah, tak. Tanya buat nanya ke dia, buat nanya kita. Perkara ini juga disokong oleh hadis Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati an yurfa'al ilm ila akhirih. Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu. Tengok, buku banyak, ilmu sedikit. Banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, nasallahu salamah. Ramai kaum perempuan dan sedikit kaum laki-laki. Sekarang ni orang perempuan ramai, laki-laki sedikit. Cuba tengok dalam bilik pengajian kita di universiti, berapa ramai pelajar perempuan, berapa ramai pelajar laki-laki. Jarang nak jumpa satu dewan kuliah laki-laki ramai. Biasanya akan ada 2/3 muslimah. Ini zaman pertengahan ni. Dan zaman dekat kiamat nanti 50 wanita, seorang laki-laki. 50 seorang akan dalam hadis Nabi sebut khamsina mar'atan al-qayyimul wahid, 50 seorang laki-laki. Sehingga nantinya seorang laki-laki mengurus 50 orang perempuan. 50 perempuan. Hadis ini muttafaqun alaih, seorang laki-laki. Sebab laki-laki ramai mati, berlaku peperangan, berlaku huru-hara berlaku ni, jadi orang perempuan tertinggal, dia tak pergi perang. Tanda ini boleh dilihat dengan jelas bagi mereka yang memikir tentang situasi umat Islam apabila membincangkan agama mereka. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan petunjuknya kepada kita supaya kita boleh memahami agamanya dengan betul. Ini betul lah. Ada sahabat yang tanya, kenapa berbeza Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, semua ni menunjukkan kepada sifat Allah. Allah Jalla Jalaluhu, mana Allah Ta'ala ni maha tinggi, dia maha agung dia. Subhanahu wa Ta'ala, maha suci Allah. Jadi kita tengok pada tempat ni sesuai, kita kata Jalla Jalal. Tempat yang sesuai kita kata Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala. Tengok keadaan, semua tu betul, tak jadi masalah. Cuma kita kata tempat yang sesuai dengan nama-nama yang sesuai. Yang ke-56,
iktisabul mali bil lisan wat tabahi bil kalam. 56, mencari rezeki dengan cara bercerita dan bercakap besar tentang kelincahan percakapan. Iktisabul mal bil lisan. Hari ni siapa kaya? Nak tanya siapa kaya? Ahli-ahli motivasi, kaya tak kaya dia? Kaya. Satu-satu camp motivasi berapa kita kena bayar? Ada setengah sampai 1,000 seorang bayar. Satu malam 1,000. Bolehlah dengar cerita. Dah, lepas-lepas dengar cerita, habis-habis dia ceramah berapi sedap, kerong-kerong. Sudah ceramah, pergi akak telefon duduk tepi didih, duk dada. Nya marah ben ni. Contohnya kita kata. Maknanya dia sendiri pun bercakap sedap, tapi tengok keluarga dia pun tak stabil, tengok rumah dia pun sepoh kalau kita pergi. Orang masa bercakap tadi 5 lakon ni. Apa nak buat? Orang dapat iktisab, boleh cari duit dengan bercakap, dengan air liur ya sekarang ni. Memang hebat. Wa tabahi bil kalam, berbangga-bangga dengan bercakap. Pidato sana, pidato sini, motivasi sana, motivasi sini. Akhirnya yang banyaknya motivasi saja yang ada. Tak ada kesan apa-apa. Nak kata apa? Oi, kalau dengar dalam iklan, siapa dia hantar anak dia ikut kami punya program ni, anak dia jadi baik. Budak baik dah pergi baik lah, sungguhlah. Bawa anak-anak kita jadi. Allah SWT yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi kita tidak menafikan, alhamdulillah ada sebahagian orang yang ikut dapat kesan. Tapi nak katanya ni tanda kiamat. Mencari rezeki atau mencari kekayaan dunia dengan cara halal dan ditentukan bukanlah suatu yang memalukan. Tak apa. Cara-cara yang halal dan ditentukan termasuklah pendapatan yang sah di sisi hukum daripada kepandaian berhujah, bercakap dan menyampaikan bukti-bukti sebagai peguam. Orang peguam terpaksa kena bercakap dia. Nak membela orang-orang yang ditindas, orang yang diuniai, orang yang dizalimi, boleh pahala besar. Kita dapat juga pulangan duit kerja kita, kita dapat membantu lagi orang-orang yang susah. Tapi jangan pergi bantu orang yang jahat. Ni ada setengah peguam-peguam ni, dia tahu dah seorang pakcik disaman oleh keluarga dia sendiri yang memang keluarga dia terlibat dengan ajaran sesat. Peguam ni pergi bela kawan tu. Kita kata dosa besar ni, buat nanya ke orang tua dan pula membela golongan yang sesat. Macam-macam. Sebagai peguam, guru dan lain-lain, mereka bergantung kepada kepandaian mereka bercakap. Guru tak apalah, dia duduk mengajar memang letih sungguh. Saya tengok yang tajuk alamat kiamat ni lebih kepada hak motivasi ni. Sebab motivasi ni bayarannya mahal. Tetapi apa yang boleh dikutuk di sini ialah seorang yang mencari rezeki dengan cara bercakap yang terlalu memuji-muji atau memberi pujian yang palsu yang tidak patut, atau dengan memberi janji palsu semasa berjual beli dan lain-lain lagi. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkehendakkan sesuatu daripada ayahnya. Dia nak benda dengan ayah dia. Lalu dia berjumpa ayahandanya dan mula bercakap dengan bahasa yang halus dan indah. Biasalah, cari bahasa-bahasa standard lah nak bercakap ni. Serta memuji-muji sebelum menyatakan hasratnya, puji dulu. Saat belum pernah mendengar anaknya bercakap demikian rupa, dan apabila anaknya habis bercakap, Sa'ad berkata, anakku, qad faragta min kalamik, sudah selesai bercakap, habis dah poin awak, habis. Jawab Sa'ad, ya. Jawab anak dia, ya. Berkata Sa'ad, tidak pernah aku berada jauh dari hasratmu sebelum ini, dan tidak pernah aku rasa bosan dengan kata-katamu sebelum ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqarah minal ardi, akan muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka seperti lembu yang makan dengan lidah-lidah mereka. Ini betul ni. Buat benda ni, tapi dia sendiri seorang yang tidak berjaya dalam cerita dia, tapi orang dengar cerita sedap. Ya Allah, hadis ni riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang hasan. Daripada Abdullah bin Amr berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min iqtirabis saati an turfa'al ashrar wa yudha'ul akhyar wa yuqbahul qawlu wa yuhsinul amal wa tafri. Akan muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka. Sesungguhnya
termasuk tanda-tanda kiamat, datangnya kiamat adalah direndahkan orang-orang yang baik dan diangkat orang-orang yang jahat. Subhanallah. Orang-orang yang baik, yang ikhlas sungguh nak ajak orang jadi baik, nak ajak orang kembali kepada jalan Allah, orang ini akan dicemuh dan dikeji. Tapi orang-orang jahat, kaki-kaki fitnah, yang suka menyebarkan keburukan orang, yang suka menjatuhkan orang kawan, hak ni pula dapat tempat. Nak kata apa? Allahu Akbar. Dia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih, tetapi perbuatan mereka jahat, dan perkara-perkara jahat akan meluas di kalangan golongan itu. Aku bertanya, apakah perkara yang jahat itu? Apa benda jahat tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kutiba siwa kitabullah, iaitulah apa sahaja yang ditulis selain daripada Al-Quranul Karim. Maksudnya tulisan-tulisan yang mengandungi fitnah kepada orang, ataupun tuduhan-tuduhan, tulisan yang tidak berfakta, yang tidak bermanfaat pada manusia, maka ini sebagai tulisan yang jahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kata Al-Haythami dalam Majma' rijaluhu rijalus sahih. Yang ke-57, intisyarul kutub ghairul Quran. Yang tadi banyak kalam, banyak tulisan, banyak orang menulis. Ia ni tersebarnya kitab. Mana dia dekat ya dua ni. Tersebarnya buku selain daripada Al-Quran. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah manusia menjadi lebih berminat dengan buku-buku. Dia panggil suka buat koleksi. Banyak buku-buku ini akan dibeli, dicetak dan dipasarkan dalam kedai-kedai buku lebih daripada kitab-kitab Allah. Mana buku-buku cerita lain lah, cerita hak mengarut tu. Kitab Allah maksudnya bukan semuanya Quran. Yang berkait dengan Quran, hadis, tafsir, itu kitab bermanfaat. Hadis ini disokong oleh hadis yang sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tanda datang hari kiamat dan perkara jahat akan meluas di kalangan manusia. Orang tanya, apa dia perkara jahat itu? Iaitulah apa yang saja yang ditulis selain daripada Al-Quran, artinya selain daripada ilmu yang berkait dengan Al-Quran, maka itu perkara yang tidak baik kalau sekiranya memesongkan manusia dan memfitnah orang. Jadi kalau benda yang tak menjadi kesalahan, tidaklah salah. Yang ke-58 ini menakutkan kita. Zamanun yaksuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wal ulama. Akan timbul satu masa di akhir kiamat, ramai pembaca. Qurra di sini boleh diterjemah dengan pembaca Quran, orang yang pandai membaca, ataupun termasuklah hafiz. Berapa banyak hari ini mahak-mahak tahfizul Quran yang mengeluarkan anak-anak kita graduan pengajian Al-Quran yang begitu ramai. Ramai. Dia panggil graduasi Al-Quran ni setiap tahun beratus ribu mungkin dalam negara kita. Tapi cuba panggil semua graduasi, berapa orang yang betul-betul ingat? Satu. Yang kedua, berapa orang yang betul-betul beramal dengan Quran yang ada dalam dada dia? Ini satu persoalan yang timbul. Beramainya qurra wa yaqillul fuqaha, tetapi sedikit fuqaha, orang yang memahami agama dan beramal dengannya. Wal ulama, dan orang yang betul-betul alim dalam ilmu. Ini hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tanda-tanda kiamat ialah ramai pembaca tetapi sedikit orang alim. Sayati zaman taksurul fihi al-qurra wa yaqillul fuqaha wa yuqbadul ilmu wa yaksurul haraj. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi kita bersabda, akan datang suatu masa di mana ilmu semakin berkurangan dan banyaknya haraj. Haraj apa dia? Pembunuhan demi pembunuhan. Hari ini kita tengok pembunuhan ramai-ramai seperti yang berlaku di Mesir, di Syria, di Iraq, di Palestin, ramai-ramai. Yang bunuh seorang-seorang ada pula. Tembok sana, tembok sini, gantung sana, gantung sini, semua ada berlaku. Tak tahu apa sebab. Tengok-tengok orang ini kena tembok. Tengok dalam berita tengah hari ada. Buka malam kan orang lain pula. Subhanallah. Sahabat bertanya, apakah al-harj itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, peperangan demi peperangan, pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku. Ini yang kita nak dalam hadis ini. Ramai pembaca, tak ramai faqih, orang yang memahami. Akan datang suatu masa
di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya saja. Subhanallah, orang Islam pada nama. Kalau tengok penampilan dia, solatnya tidak, berapa tidak, tak ada identiti sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah, tak ada. Nak kenal tak boleh. Tapi kalau tengok IC, agama Islam. Nasib baiklah ada tulisan lagi. Dulu ada juga percubaan nak hapuskan tulisan agama kan. Nasib alhamdulillah kita kata tulislah, lebih baik daripada tak tulis. Payah nak kenal sekarang. Agamanya hanya bentuk saja. Satu, Al-Quran dijadikan hanya dijadikan bacaan saja. Musabaqah. Sekarang ini tidak musabaqah, dipanggil tilawah. Allahu Akbar. Masa musabaqah tu merah muka-muka. Tapi kalau tanya tafsir Quran, kalau tanya amalan kepada Quran, tak timbul banyak. Mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut nama Allah. Masjid banyak tapi tak ada orang. Itu maksud. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama. Subhanallahil azim. Ini yang paling kita takutkan ni. Orang yang paling buruk, orang yang paling jahat pada waktu itu, iaitulah ulama. Dari mereka akan timbul fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga, dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda kiamat. Nak kata apa? Ulama ni bila dia keluar fatwa yang tak betul, bila keluar pandangan-pandangan yang bercagah dengan Islam, statement-statement dia yang boleh meruntuhkan agama, itulah yang dia kata agama yang tidak baik, yang jahat, ulama yang jahat. Keadaan akan menjadi lebih buruk apabila ilmu ditarik balik dengan kematian orang-orang alim Rabbani, alim-alim yang ikhlas. Apabila tiada orang alim yang tinggi ilmunya, orang ramai akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, yang akan ditanya soalan dan memberi hukum hakam tanpa ilmu. Mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Ramai penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah kadang-kadang tak sempat nak baca buku, pakai jawab satu kalu. Ini masalah. Apabila Abdullah bin Amr berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia begitu saja, tetapi dia mencabutnya dengan cara mematikan para ulama. Ulama semakin pupus, sehingga manakala benar-benar sudah tidak ada lagi seorang pun yang berilmu, maka manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Para pemimpin itu ditanya, mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Dengan demikian mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi bila tak ada orang alim, orang ni lah yang jadi ahli fatwa. Sebab itulah kita tengok ahli-ahli fatwa yang ada hari ni, adakah betul-betul bertaraf ahli fatwa ataupun ahli jawatan yang diberi saja anugerah. Itu yang realiti berlaku. Karena jawatan diberi, maka jadi ahli fatwa, dilantik jadi. Tapi kalau suruh ambil hukum daripada kita-kita, mungkin tak mampu nak buat. Tapi kata-kata mereka dijadikan hujah, dijadikan sandaran, diwartakan, maka orang terpaksa ikut. Apa yang dimaksudkan dengan menarik balik ilmu di dalam hadis yang tersebut? Bukannya memadamkan ilmu daripada mereka yang mengetahui, tetapi apa yang dimaksud ialah pembawa ilmu akan meninggal dunia, dan orang ramai akan merujuk kepada orang yang jahil, yang akan memutuskan hukum-hukum berdasarkan kejahilan mereka. Mereka ini akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Tengok dalam senarai dia buat di sini, ramai sekali orang-orang ulama-ulama yang besar yang telah meninggal dunia dalam tahun 1420 saja. Berapa orang ulama-ulama besar, tuan-tuan boleh baca dalam ni. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat pada mereka semua. Sesiapa yang memikirkan keadaan umat Islam hari ini, akan nampak ramai orang dan belia-belia berlomba-lomba memerdukan suara mereka ketika membaca Quran, menghafalnya dengan suara merdu, sedangkan mereka mengabaikan mencari ilmu berkaitan dengan Islam dan berusaha untuk memahami hukum-hukum syariah. Betul sungguh, orang belajar tajwid, belajar taranum, merah muka-muka. Orang Kelantan kata tubik orang sembelih ni, orang sini nak tarik baca. Tapi dari segi hukum, dari segi pengamalan, jauh sekali yang kita nampak. Jika anda bertanya kepada salah seorang daripada mereka satu isu
tentang bersuci atau sujud sahwi, anda akan dapati yang mereka tidak tahu apa-apa pun mengenainya. Enggak apa dia sujud sahwi. Bila nak sujud sahwi contohnya, ini satu benda yang realiti yang berlaku dalam tempat kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang ke-59, iltimasul ilm indal asaghir, iaitulah menuntut ilmu daripada orang-orang yang muda-muda, orang yang punya sikit ilmu, tapi oleh kerana dia bercakap pandai, maka dialah jadi segala-galanya. Hari ini semua orang asalkan dia tu nama ustaz ke, habis tanya belakang, percaya belakang pula. La haula wala quwata illa billah. Sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ramai menuntut ilmu daripada orang-orang alim dan fuqaha, tetapi akan tiba satu zaman di mana orang-orang yang tidak bernama, yang tidak ternama dan lemah pemahamannya dan cetek ilmunya akan menjadi pemimpin. Orang ini akan jadi besar. Orang ramai akan meminta nasihat daripada mereka, dan mereka akan mengeluarkan hukum-hukum agama. Kita lihat dalam hadis yang disebut di atas bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah terdapat ramai pembaca, sedikit orang alim, sehingga ilmu akan dituntut daripada orang yang tidak penting, dan orang jahil akan mengeluarkan hukum-hukum agama. Mereka akan sesat dan menyesatkan orang lain. Wal-iyazubillah. Dia sesat, dia menyesatkan orang lain. Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu berkata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu diambil daripada orang-orang kecil. Apa dia orang kecil itu? Sama ada kecil dari sudut peribadinya, dari sudut pengamalannya, ataupun kecil dari sudut ilmunya. Imam Ibn Mubarak rahimahullah ditanya, siapakah orang kecil itu? Dengar, orang kecil maksudnya orang yang tidak layak dengan ilmu yang ditanya itu. Siapa dia? Ibn Mubarak kata apa? Humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, iaitulah orang-orang yang berbicara dengan fikiran mereka. Cakap guna otak dia. Saya rasa, tak apa, saya tak tahu nak kata. Para jemaah, memang alamat kiamat. Satu pengalaman lah dalam hidup ni, hidup alam dakwah ni. Bila anda ambil satu-satu petikan kata-kata ulama salaf, kata Al-Fudhi Ibn Iyad, kata-kata Imam Syafi'i contohnya, kita nukil ya, pergi letak di situ, letak di Facebook contohnya, nak suruh dia orang dibaca, ambil manfaat daripada nasihat ulama-ulama besar. Lebih besar daripada ulama salaf tu, dia ada komen kat bawah tu, apa punya dia ni, doktor apa ni, bodoh ini, sebodoh ini. Kata saya tak apa, tapi itu kata-kata ulama salaf, kata-kata ulama tabi'in, kata-kata sahabat Nabi. Jadi yang dibodoh tu siapa? Kalau nak bodoh ke saya, tak apalah, saya terima, memang pun layak dikutuk dan disumpah dengan tarah kita. Tapi kata-kata itu kita petik daripada ulama-ulama besar, kadang-kadang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia punya kutuk bawah, subhanallahil azim. Macam dia tu ulama besar, ulama mujtahidin, yang salahnya orang yang menukilkan pandangan itu. Inilah dunia pada hari ini. Tak nak masuk dalam alam ni pun ketinggalan pula kita dalam bab dakwah. Kalau masuk, bersedialah untuk tutup mata dan tutup telinga dengan kutukan-kutukan yang berlaku. Saya menganggapkan semua kutukan yang diberi itu Allah Ta'ala nak mematangkan kita, nak mengangkat darjat kita. Yang tak setuju kita hapuskan, yang boleh diterima kita biarkan kat situ. Kelain orang tak. Alhamdulillah, tengok Al-Asaghir nak ambil ilmu tak tahu mari mana, akhir sekali dia pula mengaku jadi ulama besar. Ulama-ulama salah tu jadi kecil, yang dia tu hebat, dia kutuk. Tapi kadang-kadang kita tengok orang lain tu, tengok pula budak mana ni kuat kutuk, kelih-kelih dia ni baru tarikh nak ambil SPM ya, tapi dia komen ke kita tu macam ulama besar dalam dunia ni. Anda kata apa ini? Allahu Akbar. Ilmu Al-Asaghir. Adapun saghir, anak kecil yang diriwayatkan dari kabir orang tua iaitu ahli sunnah, maka dia bukan saghir. Dalam riwayat yang lain, Imam Ibn Mubarak juga mengatakan orang-orang kecil dari kalangan ahli bid'ah. Tengok dia kata apa ni, waqila innal asaghir ahlul bid'ah. Ini kata-kata Ibn Mubarak, bukan apa ni, Ibn Mubarak kata
maksud dalam hadis Nabi al-asagir, orang yang kecil di sini, iaitulah pengikut-pengikut bid'ah yang duk reka-reka amalan-amalan sendiri semata-mata nak meraih penyokong-penyokong supaya sokong dia. Bila penyokong ni ramai, ta'assub pada dia, habislah dia buat kata apa, semua orang ikut belaka. Ini dia panggil asagir. Memahami asagir dalam hadis ini, Allahu akbar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu nas bi khairin ma atahumul ilma min ashabi Muhammad. Ibnu Mas'ud kata apa? Manusia kekal sejahtera selagi ilmu datang daripada mereka, datang kepada mereka daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan daripada mereka yang ternama al-akabir. Tetapi apabila ilmu datang kepada mereka daripada mereka yang tidak penting, al-asagir, dan hawa nafsu mereka menyebabkan perpecahan, manusia akan hancur. Inilah para jemaah. Bila kita kemuka, ini pandangan imam-imam yang besar. Dia mari imam kecil-kecil, wak mari tok guru dia, wak mari tok syekh dia, akhir sekali yang besar tu tidak diambil hirau, yang kecil ni jadi muktabar. Ini semua ni berlaku. Kata-kata Ibnu Mas'ud memang sangat tepat dalam masa yang ada pada hari ini. Syukur kepada Allah kerana di zaman kita ilmu dan alim ulama masih lagi sihat. Sesiapa yang memikirkan tentang hal ini akan mendapati bahawa media telah mempopularkan beberapa orang penuntut ilmu yang muda. Betul? Dapat masuk dalam program-program reality TV, pau naik, menang, semua petua boleh tanya belakang. Tanyalah saya. Saya tak salah, tanyalah ustaz, marah di kawan pula. Tanyalah saya. Berasa hebat dalam tu. Ni boleh mempopularkan mereka. Beberapa penuntut ilmu yang muda yang punya pengetahuan am tentang Islam dan sangat mendalami isu-isu popular. Mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hadis dan bukannya fuqaha, tetapi mereka telah menjadi terkenal dalam kalangan masyarakat, dan orang ramai mula bertanya ke mereka tentang hukum hakam agama dan menuntut ilmu daripada mereka. Jika alim ulama yang lebih lama berkhidmat muncul di hadapan orang ramai melalui media seperti TV, radio, laman web, internet, orang ramai akan mengenali mereka dan akan bertanyakan mereka hukum hakam agama dan akan mengikuti mereka. Tapi orang tua-tua ni tak dapat tempat. Yang terdapat dalam media, orang-orang muda yang baru naik, yang kalau kadang-kadang banyak lagi benda-benda yang bertukar dalam maklumat mereka. Kebanyakannya inilah yang berlaku. Walau bagaimanapun tempoh perkhidmatan dan umur yang tua bukannya menjadi ukuran pengetahuan. Bukan umur itu sebenarnya, kematangan ilmu itu yang besar. Dan umur yang muda tidak semestinya jahil. Ini kita kena insaf. Bukan umur. Ada setengah orang ni, awak muda lagi, saya makan garam dulu. Bukan soal makan garam. Siapa dia hidup, dia akan makan garam. Kalau ada orang darah tinggi situ tak makan garam, itu bukan hujah. Tengok, Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, ilmu tidak ada kena mengena dengan umur. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab bahawa dia berkata, ilmu tidak ada kena mengena dengan umur, muda atau tua. Allah mengurniakannya kepada siapa yang diizinkan. Tapi masuk kita asagir di sini, iaitu orang yang tidak berpegang dengan ilmu pengetahuan yang betul. Oleh itu penting bagi seorang yang menjadi pemimpin dan menjadi terkenal untuk mengubah dirinya daripada seorang yang tidak penting dari segi ilmunya menjadi seorang yang tinggi ilmunya, dengan mencari ilmu, menjaganya, memahaminya, dan menjalinkan hubungan dengan orang-orang alim yang lebih berpengalaman. Yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah maut yang ke-60, mautul fujaah, mati mengejut. Ini kita takut, nas'alullah as-salamah, iaitulah mati secara automatik. Memang banyak hari ini. Berapa ramai kita duk minum teh sekali, malam bini telefon, kawan awak meninggal, innalillah. Esok dia tu mati, semalam dengan aku. Tak ada kira semalam, sekarang mati. Nak kata apa? Memang realiti berlaku. Tidur kejut tak bangun dah. Karena itulah kita kena buat persiapanlah untuk mati para jemaah. Jangan duk rasa selesa, tak apa, saya ni insurans, dia punya kesihatan ni cek setiap bulan, macam pos pakong kereta ada setengah orang. Tiap bulan 6 bulan sekali pergi cek. Jantung okey, ini darah tak naik, kecil manis stabil, semua stabil. Esok mati, nak kata apa? Buat kaya ke hospital. Ada orang kata ustaz kena pergi cek setiap apa pula, kata mati juga cek pun. Tapi lebih baiklah kita tahu juga ada penyakit. Tapi nak confirm tak mati lah, tak semesti orang sakit mati.
Orang sakit sampai 5 tahun anak dia tunggu tak mati-mati, anak hak tunggu pula yang sihat walafiat mati, nak kata apa? Ini berlaku. Nah, salah satu tanda-tanda kiamat yang telah muncul seperti kes serangan pada zaman kita ialah peningkatan kematian mengejut, seperti kes-kes serangan sakit jantung, stroke. Paling banyak sekali kemalangan jalan raya. Ini memang popular lah. Saya tengok kematian muda yang mengejut ni yang paling cepat sekali, iaitulah mati di atas jalan raya, atau kemalangan kapal terbang, nasallallahu salamah, tapi jalan raya banyak. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amaratis sa'ah an yazhara maut al-fuja'ah atau al-faj'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah akan terzahir kematian mengejut, mati mengejut. Dahulu seorang yang sakit buat beberapa hari, menjedarinya bahawa sakitnya mungkin membawa maut dan merasakan kematian makin hampir, akan menulis wasiat, tulis, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, memberikan arahan kepada anak-anaknya, menghadap Tuhannya, bertaubat atau atas dosa-dosanya yang lepas, dan mula mengucap kalimah syahadah, agar hidupnya akan berakhir sambil dia mengucap 2 kalimah syahadah, duk zikir. Tetapi hari ini mungkin anda mungkin melihat seorang yang sihat, yang tiada apa-apa masalah kesihatan, yang kemudiannya meninggal dunia disebabkan serangan sakit jantung, stroke, atau ditimpa kemalangan yang melibatkan ramai maut. Orang yang bijak akan selalu beringat-ingat dan bersedia untuk mati dan pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah beberapa tanda kiamat yang dapat kita ulang kaji pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kesedaran yang baik dalam beragama dan berhati-hati di dalam hidup ini, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi tanda kiamat yang ke-61 di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.